Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu melihat seseorang terbang di udara dan berjalan di atas air, jangan kamu tertipu dengannya sehingga kamu mengukur peribadi dan amalannya dengan pertimbangan neraca Al-Quran dan As-Sunnah. Pernyataan Imam Syafi'i ini sebilangan manusia mudah terpengaruh dengan keajaiban dan perkara-perkara pelik dan ganjil yang mampu dilakukan oleh seorang manusia, lantas mengisytiharkannya sebagai guru. Padahal tanpa disedarinya, individu yang diagung-agungkan itu mengamalkan ajaran sesat. Antara ciri-ciri kesesatan dari segi akidah mereka ialah mendakwa sebagai Tuhan, mendakwa Allah SWT bersifat selain daripada apa-apa sifat yang selayaknya bagi Allah Ta'ala, mendakwa selain Allah, makhluk juga mampu mendatangkan suatu manfaat dan mudarat, mendakwa setiap musibah datang dari makhluk halus, jin dan syaitan, mendakwa Allah SWT sebati di dalam diri mereka, wahdatul wujud atau God Squad, mendakwa mereka menerima wahyu, mendakwa tahu nasib seseorang. Mengenali cara pakaian penganut ajaran sesat di khalayak ramai. Untuk mengetahui ciri-ciri penganut ajaran sesat, kita boleh mengenal pasti pakaian mereka ketika di khalayak ramai. Seperti yang kita sedia maklum, orang yang menganut ajaran sesat, tidak kira lelaki maupun perempuan, sangat menyukai warna hitam dan mereka sentiasa memakai pakaian serba hitam di mana pun mereka berada. Selain itu, mereka juga suka memakai celak mata di mana celak yang mereka pakai itu sangat berbeza dari kebiasaannya. Seterusnya, bagi lelaki pula, mereka mengenakan songkok hitam dengan bentuk tertentu dan tidak seperti songkok yang dikenali umum. Selain pakaian, kita juga dapat melihat amalan pelik mereka, iaitu kebanyakan pengikut ajaran sesat selalu membawa at-turbah al-Husainiyah, iaitu batu atau tanah yang digunakan untuk menempatkan kening ketika sujud apabila mereka salat jauh daripada orang lain. Seterusnya, cara mereka berwuduk pun sangat berlainan, tidak seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ajaran sesat adalah satu fenomena yang mengancam keharmonian masyarakat Islam di Malaysia dewasa ini. Ini adalah kerana Malaysia terdiri daripada 60% orang Islam dan majoritinya berbangsa Melayu dan selebihnya 40% terdiri dari penganut agama Kristian, Hindu, Buddha, kepercayaan orang asli dan lain-lain lagi. Kebiasaannya jelas kita dapat melihat yang pengajaran mereka dilakukan secara rahsia dan tidak terbuka. Sikap dan tindakan-tindakan guru ilmu sesat ini menunjukkan penentangan terhadap ilmu-ilmu Islam yang diakui oleh ulama yang muktabar. Antara perbuatan pembawa ajaran sesat di negara kita ialah mempercayai bahawa orang yang telah mati boleh memberi pertolongan apabila diseru nama. Ianya di mana banyak dalam kalangan kumpulan ajaran sesat yang mendakwa mampu untuk memanggil balik roh orang yang telah meninggal dunia, sedangkan mereka menggunakan bantuan jin untuk melaksanakan misi penipuan mereka. Selain itu, menghalalkan pernikahan adik-beradik. Alangkah jahilnya pengikut dan ketua ajaran sesat apabila syariat Islam yang telah mengharamkan pernikahan antara mahram dihalalkan oleh kumpulan ajaran sesat. Umat Islam sepatutnya dapat menilai baik buruknya, halal dan haramnya kerana pernikahan antara adik-beradik memang telah diketahui sejak sekian lama sebagai haram. Termasuklah juga dalam ajaran agama-agama lain. Seterusnya mematuhi secara membuta tuli ajaran guru walaupun gurunya melakukan kesalahan. Pengikut ajaran sesat kebiasaannya akan mengikut dan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh guru mereka secara membuta tuli walaupun ia secara terang-terangan salah di sisi Islam. Inilah yang selalu menjadi masalah kepada pengikut ajaran sesat walaupun mereka mengetahui ianya salah tetapi masih lagi berdegil untuk mengamalkan ajaran tersebut disebabkan hawa nafsu yang inginkan keseronokan. Ciri yang seterusnya ialah seperti sedia maklum, kepercayaan puak Syiah iaitu ahli ajaran sesat sangat bertentangan jika dibandingkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Daripada khalifah yang layak memerintah selepas kewafatan Rasulullah sehinggalah ke intipati azan, kedua-dua puak mempunyai pegangan yang amat berlainan. Sebagai contoh, surah Al-Wilayah dalam Al-Quran. Ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab yang terakhir daripada Allah kepada manusia tanpa sebarang penyelewengan atau berlaku penukaran sama ada pada masa lalu atau pada masa akan datang. Pemeliharaan kitab suci Al-Quran itu juga dijamin oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Manakala puak Syiah berpendapat bahawa antara penyelewengan yang dikemukakan ialah wujudnya surah Al-Wilayah dalam Al-Quran. Surah itu menyebut tentang kewalian Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai imam selepas Rasulullah SAW.